Bertemu kembali dalam program Cerita Sebentar. Tadi kita bercakap mengenai kadar vaksin yang pendaftaran vaksin yang rendah di negeri Kelantan, di mana mereka yang sudah mendaftar juga gagal menghadirkan diri. Ada 10,000, hampir 10,000 jumlahnya mereka yang gagal menghadirkan diri. Dan sekarang ini kita nak beralih ke negeri Sabah, di mana di Sabah ini kalau dilihat data yang terkini dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, di Sabah ini mereka yang telah divaksin yang menerima 1 dos dan juga 2 dos jumlahnya keseluruhan ada lebih 170,000. Yang dah mendaftar pula 507,000 orang. Ini yang daftar yang menunggu untuk mendapat tarikh janji temu menerima suntikan vaksin COVID-19. Saya nak bertanya kepada Wakil Esra Wani di negeri Sabah, Syah Rizal. Syah, adakah keadaan yang sama juga berlaku di negeri Sabah seperti apa yang berlaku di negeri Kelantan, di mana mereka yang dah dapat tarikh untuk menerima suntikan vaksin ini kemudian tidak hadir? Baik Hakim, apa yang dimaklumkan sendiri kepada saya oleh petugas daripada Pejabat Kesihatan kawasan Keningau memaklumkan bahawa sebenarnya memang wujud perkara tersebut, kerana kalau ikutkan pada tempoh ini adalah merupakan fasa kedua yang menumpukan kepada kumpulan warga emas dan juga kepada mereka-mereka yang juga yang berusia sekitar 30 dan 40 tahun sebenarnya yang diberi fokus untuk pemberian vaksin. Ada setengah daripada mereka sebenarnya dimaklumkan yang dihubungi untuk mendapatkan vaksin, khususnya di kawasan pedalaman. Hakim, kalau ikutkan apa yang dinyatakan oleh Dr. Adam Baba berkenaan dengan terdapat 500,000 orang yang telah berdaftar itu di seluruh negeri Sabah. Tapi di pedalaman, kawasan pedalaman ini khususnya di Keningau, Tambunan, Tenom dan juga di Nabawan, sebelum ini kita maklumkan pada minggu lepas terdapat sekitar 23,000 orang saja mendaftar melalui MySejahtera. Dan kalau diikutkan apa yang dimaklumkan oleh petugas kesihatan sendiri, maklumkan bahawa sebenarnya ada yang dihubungi dan bersetuju untuk datang, tetapi akhirnya apabila tiba pada saat hari yang sepatutnya mereka itu hadir dan mereka tidak menghadirkan diri di pusat pemberian vaksin. Sebagai contoh, di Dewan Masyarakat Keningau, sebagai contoh, mereka telah dihubungi untuk hadir, tetapi apabila tiba saatnya mereka tidak hadir atas sebab-sebab yang tidak diberitahu Hakim. Tapi itu kepada mereka yang mendaftar melalui MySejahtera dan tidak mahu datang sendiri. Kalau ikutkan vaksin yang diberikan di negeri Sabah ini terdapat 2, iaitu satu Pfizer dan kedua adalah Sinovac. Dan pastinya kalau ikutkan Pfizer ini hanya boleh berada dilakukan suntikan tersebut di pusat pemberian vaksin sendiri, tidak boleh dibawa di luar. Kerana kalau ikutkan pada ketika ini, pada semalam kita telah melaporkan berkenaan dengan wujud satu inisiatif baru yang pertama seumpamanya di negeri Sabah, iaitu mobile vaksin yang dilaksanakan sebagai, kita boleh panggil sebagai, adalah salah satu pioneer di negeri Sabah ini, iaitu di Pejabat Kesihatan Tenom, yang mana menurut Pegawai Kesihatan daerah Tenom, Dr. Francisca memaklumkan bahawa beliau telah melaksanakan mobile vaksin terus ke kawasan-kawasan pedalaman yang sukar dilalui dan sukar untuk penduduk-penduduk keluar. Jadi itu yang dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat-maklumat mereka untuk mereka terus mendaftar. Dan apabila saya tanyakan kepada Dr. Francisca, adakah mereka ini di luar bandar ini mereka benar-benar enggan, walaupun mereka ada MySejahtera tetapi mereka enggan mendaftar. Tapi apa yang dimaklumkan adalah di sebaliknya, kerana menurut Dr. Francisca memaklumkan bahawa mereka ini ada MySejahtera tetapi tidak tahu menggunakan aplikasi tersebut, macam mana nak mendaftar vaksin tersebut. Jadi mereka tangguhkan perkara itu kerana bagi mereka mungkin akan tiba masanya akan ada individu ataupun pihak berkuasa yang tampil untuk datang, dan itu yang terbukti kerana hasilnya adalah mobile vaksin dan klinik bergerak yang bergerak di Tenom ketika ini telah pun melaksanakan perkara tersebut. Tetapi itu bagi kawasan pedalaman. Dan apa kata Dr. Francisca, mengatakan bahawa mereka ini sebenarnya bersetuju untuk divaksin, cuma soalnya mereka tidak pandai menggunakan aplikasi ini. Jadi mungkin saya juga ingin mengambil kesempatan ini kepada penduduk-penduduk kawasan pedalaman, warga muda khususnya yang tahu menggunakan aplikasi ini, mungkin boleh membantu warga-warga emas, mungkin jiran-jiran sebelah rumah yang kepada mereka yang menyonton ketika ini, mungkin boleh membantu jiran-jiran sebelah rumah yang tidak tahu menggunakan vaksin dan mendaftar. Jadi itu terpulang kepada individu sendiri untuk mendaftar atau tidak, tapi kita telah menyalurkan maklumat yang sebenar. Jadi itu juga dilakukan oleh Jabatan Penerangan melalui program
info on wheel dan juga klinik bergerak yang dilaksanakan oleh kawasan pedalaman. Kerana saya ketika ini berada di kawasan pedalaman di Keningau dan pengkhususannya adalah kepada 4 daerah ini, dan pergerakan untuk info on wheel, klinik bergerak ini berjalan setiap hari, dan pastinya yang kita maksudkan berkenaan dengan mobile vaksin ini sebenarnya juga telah pun mula dilaksanakan di satu daerah lagi, iaitu di daerah Tambunan, dan 2 daerah lagi belum melaksanakannya tetapi bakal melaksanakannya pada bulan 6 nanti. Itu 2 daerah lagi, itulah Keningau dan juga di Nabawan. Dan kalau nak kita mengatakan betapa sukarnya mereka ini untuk datang, memang betul Hakim, ada kawasan-kawasan yang sebagai contoh di Tenom, kita ambil contoh di Kepulu, memang susah untuk kita nak lalu. Di Rundum memang kena naik, nak paling senang jalan singkatnya lah kena naik helikopter je untuk pergi ke sana. Jadi kalau di Nabawan pula memang jalan dia tu memang berliku, dan pastinya sukar untuk mereka ini keluar dan juga masuk. Dan kalau tiada tujuan yang penting, kalau perkara itu tidak memudaratkan mereka je, mereka akan membiarkan saja perkara tersebut berlaku, seperti apa yang berlaku pada hari ini apabila vaksin tersebut tidak didaftarkan di MySejahtera, tetapi mereka ini semuanya mahu. Dan kalau ikutkan di negeri Sabah sahaja, sebenarnya diperuntukkan apa yang dikatakan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah yang menjadi jurucakap bagi pengurusan COVID-19, Datuk Masini Manjun, mengatakan bahawa telah diperuntukkan lebih daripada 3 juta vaksin di negeri Sabah ini, termasuk individu warga asing. Dan kalau di kawasan pedalaman di Keningau ni saja dianggarkan, data yang tidak rasmi, terdapat 50,000 warga negara asing juga sebenarnya ada peruntukan mereka ini untuk diberikan vaksin. Kerana jika mereka juga divaksin dan kita divaksin, maka kita di kawasan ini akan selamat pastinya, Hakim. Ya. Syah, kita memahami faktor geografi itu mungkin menjadi sedikit kekangan kepada mereka untuk menerima vaksin, dan juga faktor vaksin itu sendiri di mana vaksin Pfizer BioNTech memerlukan penyimpanan di kawasan suhu tahap sejuk beku yang ekstrim. Tetapi bagaimana pula dengan mereka-mereka yang kita sedar sukar untuk keluar bandar, walaupun ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan, tetapi bagaimana dengan program-program outreach? Kerana kita bermaklum tidak semuanya boleh menggunakan ataupun mempunyai privilege untuk mempunyai telefon pintar di kawasan pedalaman di Sabah seperti di Keningau ataupun di Tenom itu. Apa tindakan ataupun usaha yang dilakukan oleh mereka ini agar mereka tidak tertinggal dari program PIK ataupun program imunisasi COVID-19 ini, Syah? Baik, apa yang dimaklumkan kepada saya pada minggu lalu, iaitu salah seorang petugas, iaitu petugas Pejabat Kesihatan kawasan Keningau ini, Dr. Vinod, memaklumkan bahawa mereka telah mengedarkan borang-borang, dan juga borang-borang tersebut, borang yang diisi secara manual ini telah disalurkan ke kawasan-kawasan pedalaman melalui klinik bergerak dan juga Jabatan Penerangan melalui info on wheel, dan juga petugas kesihatan sendiri bersama dengan pemaju-pemaju mukim atau pemaju-pemaju kampung. Dan mereka ini akan mengumpulkan keseluruhan data tersebut dan diserahkan kepada pihak Jabatan Kesihatan untuk disaring terlebih dahulu untuk didaftarkan menggunakan MySejahtera. Kerana memang benar, Hakim, tidak ada, bukan kesemua penduduk yang berada di pedalaman ini menggunakan telefon bimbit. Dan pastinya ada yang, kalau diikutkan ada sebuah rumah, mungkin ada, kalau ada 10 orang, mungkin hanya ada 3 orang sahaja yang memiliki MySejahtera itu, Hakim. Jadi itu yang dilakukan mereka adalah dengan mengedarkan borang, memberi penerangan terlebih dahulu apakah keperluan, apakah kebaikan vaksin ini diberikan dan apakah kesannya. Selepas itu, setelah diterangkan sepenuhnya, barulah mereka-mereka ini sebenarnya boleh dikatakan, kalau saya katakan dengan apa maklumat yang saya terima, mungkin sekitar 60% penduduk yang di kawasan pedalaman ini telah mula sedar dan faham apakah kebaikan dan kelebihan vaksin yang bakal mereka terima. Dan selebih ini bukan mereka tidak ingin tahu, tetapi maklumat itu belum lagi sampai dan perlukan bantuan-bantuan daripada masyarakat sekeliling dan komuniti ini sendiri sebenarnya. Dan saya lihat pemaju-pemaju mukim ini perlu memainkan peranan yang lebih penting, bukan saja sekadar mengedarkan borang dengan mengatakan mahu vaksin daftar. Tidak, bukan itu saja mereka perlukan. Mereka perlukan lebih daripada itu, kerana Jabatan Kesihatan sendiri dan kalau diikutkan petugas-petugas barisan hadapan tidak cukup masa dan ruang untuk mereka melakukan tugas-tugas pendedahan ataupun awareness ini kepada penduduk di kawasan pedalaman, Hakim.
Syah, kita sedar faktor yang seperti saya sebutkan itu jadi mungkin menjadi halangan. Tetapi apakah yang dilakukan? Bagaimana mereka ini, mereka tinggal di kawasan pedalaman ini dapat bersama-sama dengan mereka yang lain? Kita saksikan contohnya dalam setiap musibah itu ada mungkin peluang untuk melakukan satu perkara yang lebih baik. Contohnya apabila Sabah ketika ini sedang berhadapan dengan banjir, ramai penduduk terpaksa dipindahkan, diletakkan di satu pusat pemindahan sementara PPS. Adakah pihak berkuasa mengambil peluang ini untuk memberikan pemahaman, penerangan dan juga mungkin terus memvaksinkan mereka ini di pusat pemindahan sementara PPS? Baiklah, saya ambil contoh apa yang sempat kami buat tinjauan pada kemarin di kawasan perkampungan di sekitar daerah Tenom, iaitu di Kampung Pantongon, di mana pasukan mobile vaksin ini telah bergerak dan mereka ini telah pergi ke kawasan pusat pemindahan banjir di Kampung Pantongon Saga tersebut untuk memaklumkan berkenaan dengan apakah vaksin yang perlu mereka terima dan kenapakah vaksin ini perlu mereka ambil dan kenapa mereka perlu mendaftar. Dan apabila diberi penerangan oleh pegawai-pegawai kesihatan, itu doktor-doktor yang hadir di sekitar kawasan pusat pemindahan banjir tersebut, mereka ini seterusnya bersetuju dan ketika itu juga kerana yang bagi mereka yang telah bersetuju ini, mereka diberi suntikan vaksin tersebut pada waktu itu juga. Pada waktu yang kami singgah di kawasan pusat PPS tersebut, terdapat sekitar 13 individu kerana kecil kawasan tersebut. Jadi mereka ini bersetuju untuk menerima vaksin tersebut dan telah disuntik menggunakan vaksin Sinovac, kerana Sinovac ini boleh dibawa keluar, Hakim, kerana dia sedikit dia boleh untuk venture dibawa keluar untuk tempoh yang lama berbanding dengan Pfizer. Dan jadi mereka yang petugas kesihatan yang membawa Sinovac ini akan menggunakan mobile vaksin ini untuk dibawa untuk diberikan suntikan tersebut kepada penduduk-penduduk kawasan pedalaman, khususnya di kawasan PPS. Dan pastinya untuk seminggu ini saya dimaklumkan bahawa pejabat kesihatan sendiri memberi tumpuan untuk memberikan vaksin dan penerangan kepada mereka kerana lebih mudah, kerana semua masa-masa banjir berada di satu tempat dan mudah untuk diterangkan, mudah untuk disalurkan juga vaksin tersebut. Dan Hakim, sebenarnya saya nak mengatakan tentang vaksin ini juga, kerisauan penduduk untuk berada di pusat perpindahan sementara masa banjir ini juga amat tinggi, kerana saya sempat bertemu dengan beberapa penduduk ini, Hakim. Sebenarnya agak situasi ini agak sedikit baru bagi saya, kerana biasanya kalau rumah kita dalam banjir kita akan keluar, tetapi mereka memilih untuk tidak berada di pusat pemindahan. Satu perkaranya adalah yang paling utama yang dinyatakan oleh salah seorang penduduk adalah berkenaan bahawa mereka risau akan penularan COVID-19 itu berlaku di dalam kalangan penduduk di PPS. Jadi mereka memilih untuk mendirikan kemah di tepi jalan utama, Hakim. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikongsikan oleh penduduk di Jalan Tenom Lama. Mudah lah, bagi kami mudah lagi kalau kami pergi sini siap daripada pergi tempat lain. Sebab kalau pergi tempat lain kami penat bah. Sebab air pun tidak tentu, naik turun. So terus turun, jadi kami terus pindah lah, senang kan. Habis rumah kami tinggi. Sebab dia nak akan sampai berminggu. Dia sampai berhari ya. 2 hari macam tu, dia nak akan pernah sampai yang berminggu-minggu lah. Dia tak akan lama. Dah biasa lah dengan keadaan? Dah lah biasa, tapi boleh lah. Baik, itu tadi antara keluhan ataupun pandangan yang disuarakan oleh penduduk setempat di negeri Sabah. Bercakap mengenai soal vaksin ini, pastinya banyak perkara yang boleh kita tambah baik dan penting untuk pihak berkuasa tempatan juga melihat kepada permasalahan di peringkat tempatan ini, dari segi logistik, dari segi pemahaman penduduk mengenai vaksin dan juga bagaimana cara boleh kita mudahkan atau facilitate mereka ini untuk mendapatkan suntikan vaksin ini. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Wakil Esrawani Sabah Syahriza atas perkongsian itu tadi, dan sekian sahaja cerita saya, Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.